Lambuk-lambuk si kuih koci, ayam percik di atas peti. Hayati Ramadan, bulan yang suci, membersih jiwa, menyucikan hati. Wahai adinda si buah hati, adinda yang tengah tengok ni ya. Inilah cincin tanda beradat. Pahala berganda tersedia menanti. Wah. Asalkan rajin beramal ibadat. Cantik-cantik. Borak Tengah Lapang musim ketiga. Sama je dia punya pembayang dia. Kita dah berapa episod macam itu je pembayang dia kan. Itu ada keistimewaan dia. Ha. Hari 18 kita berpuasa. Oh. Raja Sehari tajuk bicara. Untuk panduan kita bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Putra Azwan, Dr. Taha dan juga Dewa Artih. Untuk Borak Tengah Lapang hari ini episod yang ke 18. Jadi macam biasalah Dewa, Doktor, hari-hari ada topiknya. Tapi sebelum itu, hari ini dah 18 hari bulan. Ada tempat yang dah mula pasang lagu raya ni. Wow. Amboi kan. Awal. Tak sabar. Tapi untuk Dewa dan juga Doktor, lagu raya apakah yang memberi kesan? Bila dengar je rasa nak nangis. Bila dengar je nak call mak ayah. Lagu apa? Kalau Dewa sendiri lagu apa lagu raya? Saya Ha. Lebaran Bonda. Lebaran Bonda. Kenapa? Dia yalah. Mak saya jauh kat Johor. So Aha. saya dekat Gombak. So raya je akan rindu mak lah nak. Mesti nak balik dengar lagu tu. Alamak mak jauh ni. So apa-apa. Dengar tu je dia bagi kesan lah. Ada dua sebenarnya. Satu lagu tu satu lagi Ku Pohon Restu Ayah Bonda. Lagu Mamat tu. Ah. Okey. Macam So, Doktor pula? Macam saya tak banyak hafal lagu raya. Okey. Saya suka lagu raya yang fun. Macam yang saya hafal ni macam berlalunya sudah Ramadan. Ting-ting. Yang sebab yang memang melekat dalam otak. Itu je lah yang saya suka. Lagu tu je lah. Ya. Mantap. Okey lah kan. Baiklah, apa pun untuk hari ini, kita nak berbicara mengenai Raja Sehari. Jadi Raja Doktor, Sehari. sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi kan. Ramai yang tak sabar mengenai topik ni. Ya. Mungkin Doktor boleh kongsikan dulu orang kata hukum perkahwinan Ya. dalam Islam ni Doktor. Okey, baik. Bila kita sebut tentang Raja Sehari, sebenarnya Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang berbunyi, Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda. Ni Nabi sebut ni. Wahai anak-anak muda. Barang siapa di kalangan kamu yang mampu berkahwin, hendaklah dia berkahwin. Jadi nak bagi tahu hukum dia wajib ataupun sunat, dia berbeza mengikut orang. Kalau seseorang lelaki itu dia mampu berkahwin, sengaja tidak berkahwin, sehingga bila dia tak kahwin tu dia melakukan penzinaan. Padahal dia mampu Okey. dan dia ada keinginan, sengaja tak nak sebab dia memilih cara zina, maka orang seperti ini hukum berkahwin adalah wajib. Sebab kalau dia tak kahwin dia buat Dosa. Kemudian kalau satu orang itu ada keinginan untuk berkahwin, tak mampu. Okey, tak mampu sebab tak ada duit. Maka Nabi Rujuk kata betul tu. hendaklah dia berpuasa. Sebab puasa itu dapat membunuh nafsunya supaya mengelakkan dia terjebak dalam zina. Tetapi satu orang yang ingin berkahwin, mampu berkahwin, hendaklah dia dianjurkan untuk berkahwin. Jadi mustahab untuk dia berkahwin. Kenapa? Kahwin ni antara hikmah kita berkahwin bernikah adalah untuk menambah keturunan zuriat. Nabi akan berbangga atas bilangan ummahnya di akhirat kelak. Itu dia muka dia hanya jawab tepuk-tepuk ni kenapa? Tak apa. Saya belum kahwin lagi. Betul. Masih bujang lagi. Dia sunnah lah. Kalau jawapan pendek ni, nikah ni adalah sunnah Nabi SAW. Cuma kalau kita tak nikah sehingga terjebak dalam zina, maka hukum nikah dah tak jadi sunat. Dia jadi wajib. Okey, baik, itu dia punya mukadimah, ada dia punya kategori-kategori dia, bila yang wajib, bila yang harus ya Doktor Ya, betul. Kita nak bersama Genji Buskers untuk persembahan seterusnya dengan lagu mereka kali ini, Can't Take My Eye Off You. Jom kita bersama Genji Buskers. Betul ni.
You're just too good to be true. Can't keep my eyes off you. You feel like heaven touch. I wanna pull you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I don't need the way that I stay. That's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. Hey, I know what. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. They I know what's left to spin. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Say. Ta-da, 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 no. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby, too. I'm a lonely night. I love you, baby, trusting me when I say, oh, oh, pretty baby, don't bring me down, I'm afraid, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Tengah lapar, tengah lapar, tengah lapar, tengah lapar. Borak Tengah Lapar. Masih bersama kami bertiga, saya Putra Azwan, PU Dr. Taha dan juga Dewa Artih. Kita masih Ya. berbicara mengenai topik hari ini iaitu Raja Sehari. Raja Sehari. Wow. Jadi kita bagi orang yang masih lagi single lagi Aha. untuk tanya soalan seterusnya kepada Ustaz ataupun kepada Dr. T. Itulah saya nak tanya ni lah. nak Tanya oh, kena sunyi. kenapa Ai, topik ni lah. Macam dekat sangat lah. Okey. Nak kahwin ni bukan perkara mudah. Betul. Ya, banyak kali tak jadi ni. Okey. Ada orang yang teliti untuk memilih pasangan. Pilih susah nak jumpa yang berkenan. Bagaimana Islam memandang soal pemilihan pasangan hidup? Bagus soalan tu. Ha. So, banyak ramai orang ingat bila kahwin ni kita kahwin dengan individu. Ha. Itu sebenarnya mentaliti yang kurang tepat. Ya. Bila kita berkahwin dengan keluarga. Kita berkahwin dengan ayah dia, mak dia. Dalam konteks keluarga itu perlu diterima. Dan keluarga itu juga perlu menerima kita. Tetapi sebab itu Nabi SAW sebut, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi atau dipilih oleh seorang lelaki salah satu daripada 4 perkara. Salah satu daripada 4 perkara. 4 perkara. Maknanya awak akan pilih dia kerana A atau B atau C atau D. Okey. Saya akan bagi tahu apakah 4 atau ni. Okey. Yang pertama, li husniha, kerana kecantikannya.
Pandang sudah suka sebab mata dia ayu, bibirnya muncung ataupun tebal. Itu ikut preference sendiri. Okay? Itu sebab pertama seorang wanita dinikahi. Yang kedua adalah kerana keturunannya. Ini keturunan katalah kerabat di Raja Selangor. Ataupun keturunan ni boleh juga bermaksud bapa dia datuk. Ataupun keturunan juga boleh bermaksud daripada golongan-golongan academician punya family. Wow, academician punya family. Anda nak kahwin dengan orang kampung, contohnya. Contohnya. Kerana nasabnya lah. Tetapi yang paling penting antara empat tu, Nabi SAW bersabda seorang wanita itu dinikahi kerana agamanya. Jadi, kalau seorang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, macam mana I nak teka agama dia? Adakah sekadar, okay, you pakai tudung labuh, mungkin you pakai purdah, okay, you cakap lemah lembut, takkan I nak judge macam tu je. No. Betul. Kan? Betul. Not fair. Not fair. Itu terlalu superficial ataupun orang kata surface sangat. Cara mudah dia adalah melihat ayah dia. Kerana pentarbiah kepada wanita ini adalah ayahnya. Katalah ayahnya tak ada, mungkin siapa yang membesarkannya. So kalau tengok ayahnya jaga semayang. Ayahnya menutup aurat. Ayahnya cakap dengan lemah lembut. Kita dah boleh dapat satu gambaran bahawa inilah tarbiyah yang diturunkan oleh bapaknya kepada anaknya. Dan bapa sebagai seorang pemimpin keluarga mesti ditarbiyah isteri dia seperti itu. Betul. Dan anak juga ditarbiyah oleh sang ibu. Sang ibu. Maka dengan gaya itu kita boleh memilih seorang wanita untuk jadikan seorang isteri. Tetapi kalau dia pula. Apa dia? Tetapi kalau tu? dia full package. Agama pun bagus, muka pun cantik, keturunan pun keturunan datuk, maka rezeki ambil cepat-cepat. Bak kata lagu tu apa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Cantik. Itu Baik, itu dia ya. Dan seterusnya doktor, kita tahu juga doktor, sebab dalam Islam ni kita bila nak kahwin dia memerlukan pelibatan wali. Jadi mengapa, dan juga mungkin doktor boleh beritahu juga antara kelayakan mengikut urutan terdekat untuk menjadi seorang wali, doktor. Okey. Wali, apa maksud wali? Wali ni maksudnya penjaga. Bila penjaga, dia jaga seorang anak kecil iaitu wanita itu daripada kecil sehingga dia menjadi remaja, sehingga dia menjadi dewasa. Jadi bila dia nak menikahkan perempuan tersebut, artinya dia nak melepaskan. Untuk melepaskan ataupun untuk perempuan itu terlepas, dia perlu permintaan orang yang telah menjaganya. I bagi you makan daripada kecil, I bagi you pakaian, I bagi you tempat tinggal, I bagi you pendidikan. Islam mengajar kita untuk beradab. Orang yang telah berjasa kepada kita, ini dalam konteks wanita lah. Sebab kenapa wali kahwin dalam konteks wali ni mesti perempuan je. Saya sebut ini daripada sudut syariah ya. Kerana wanita ini akal dia tidak sesempurna seorang lelaki. Bukan gender discrimination. Itu sebagai Islam meletakkan lelaki sebagai tokok kepimpinan keluarga. Soal wanita boleh jadi lagi pintar daripada lelaki, wa'imah tidak menjadi masalah. Tapi dalam konteks kepimpinan keluarga, laki diletakkan di hadapan. Maka bila laki nak kahwin, tak ada perihal wali. Namun tatkala seorang wanita nak kahwin, perlu perihal wali. Maka I dah berjasa kepada you daripada kecil hingga besar. Bila you nak kahwin, you mesti izin I, baru I lepaskan. Borak Tengah Lapar. Bersama kami lagi, saya Putra Azwan, Dr. Taha dan juga Dewa Artih. Kita masih berbicara mengenai Raja Sehari. Tapi seperti biasa, kita nak kongsikan trivia dulu, Doktor. Silakan. Dan juga Dewa. Okey. Trivia hari ini iaitu di Malaysia, umat Islam akan berpuasa sekitar 13 hingga 14 jam. Manakala di Asia Barat pula, mereka akan berpuasa sekitar 15 jam sehari. Dan di New Zealand, Argentina
dan juga Afrika Selatan. Mereka menjadi lokasi paling pendek mengerjakan Ramadan tahun ini dengan masing-masing berpuasa hanya sekitar 11 dan 12 jam sahaja. Dekat mana tu? Dekat New Zealand, Argentina dengan Afrika. Tapi tak berbaloi, dia beza 2-3 jam je. Ya ke? Tapi kau tak Berbaloi. berbaloi juga. Berbaloi juga. Jom. Jom kita beli tiket. Macam apa Afrika tu dekat Gombak je. Boleh jalan kaki. Macam dekat Brunei. Dia seminit pun berbaloi bang. Oh, ya ke? Baik. Okey, jom teruskan dengan raja sehari kita. Dewa. Itulah saya nak tanya. Ini soalan penting ni. Soalan penting. Saya nak kena tanya benda ni. Saya nak kena Tanya tahu cepat. juga ni. Okey, sila. Nak jadi raja sehari, kena bersedia dengan tanggungjawab lah kan. Yang bakal digalas lah orang kabar. Apakah hak dan tanggungjawab suami dalam Islam? Wow, I Ni like. Saya nak tahu. Saya nak tahu. Ini itu soalan yang betul, yang paling penting, yang mana ramai lelaki perlu tahu sebelum memasuki alam perkahwinan. Ya. Kalau menurut Majlis Agama Islam, memang benda tu jelas ada 5 perkara yang dipanggil sebagai haddul kifayah. Haddul kifayah. Nak kahwin kan? Cuba sebut. Haddul kifayah. Maknanya minimum benda yang kita perlu sediakan kepada seorang wanita ketika kita mengahwininya. Yang pertama, mestilah tempat tinggal. Tempat tinggal. Yang kedua, mestilah pakaian. Pakaian. Yang ketiga, mestilah kenderaan. Kenderaan. Yang keempat, mestilah pendidikan. Pendidikan. Yang kelima, mestilah keselamatan. Keselamatan. Ya. So, ini 5 perkara, termasuklah ada makan minum di dalamnya juga, Aha. yang kita kena sediakan. Now, awak akan tanya, saya kena sediakan kenderaan untuknya, kenderaan yang macam mana? Saya kena sediakan tempat tinggal untuknya, tempat tinggal yang macam mana? Saya kena sediakan makan dan minum untuk dia, makan minum yang macam mana? Mudah sahaja. Tengok ayah dia jaga dia macam mana. Kalau ayah dia bawa dia pergi makan hotel 5 bintang tiap-tiap malam, awak kena jagalah dia macam tu juga lepas kahwin. Itu yang dimaksudkan bila kahwin, kena kahwin sekufu. Sebab tu kita ni tak boleh nak memandai-mandai. Kita ni orang kampung nak kahwin dengan orang kaya semudah itu. Ada sebab dia. Sebab kalau kita sekadar bernikah kerana cinta yang buta, tanpa mempertimbangkan haddul kifayah tadi, iaitu makan minum, tempat tinggal, pakaian, kenderaan dan juga keselamatan pendidikan ini, maka akhirnya berlaku penceraian seperti mana dalam negeri Selangor menurut data adalah 65%. Aku dah macam mufti cakap kat sini. Boleh. 65%. 65% bernikah kerana ekonomi. Situasi ekonomi. Sebab you tak jaga I macam mana bapa I jaga I. Bapa I beli, contohlah, tak tahu boleh sebut jenama tak, jenama Perancis. Handbag jenama Perancis. Kulit. Awak beli kat I untuk jenama-jenama yang beli kat pasar malam. Bukan nak kita nak meremehkan pasar malam. No. Itu hakikatnya. Nasib baik Pasal dia malam pun pakai kopi bandel. ori, Ustaz. Nasib baiklah dia main bandel. Sebab tu kumpulan ekspedisi dah kata, ukuran baju badan sendiri, kita tepuk dada ini, jikalau nasib kita jodoh. Itu penting benda tu. Sekufu, Ustaz. Sekufu. Okey, itu untuk hak dan juga tanggungjawab seorang suami. Bagaimana pula hak dan juga tanggungjawab seorang isteri? Allahu Akbar. Wanita ni, bukan saya sebut, Nabi dah bersabda. Cara manusia yang paling mudah nak masuk syurga ni adalah wanita. Hanya perlu mentaati perintah suami selagi mana perintah suami itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Settle. Itu sahaja. Apa suami cakap, follow bro. Semudah itu, Ustaz. Semudah itu. Okay. Memang tak ada hadis menyebutkan syurga isteri di bawah tapak kaki suami. Tak ada. Memang hadis ni jelas. Syurga manusia di bawah tapak kaki ibu. Tetapi tiket percuma untuk seorang wanita nak masuk syurga adalah melalui ketaatan kepada suami. Nampak tak begitu mudah seorang isteri untuk orang kata pergi ke syurga, Ustaz. Taat pada suami. Tapi persoalannya kadang-kadang persoalannya. payah juga isteri nak dengar cakap suami. Sebab suami pun dia tak ikut betul-betul. Itu dia ujiannya. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kita nak bersama live band kita yang dah pun bersedia kat situ. Tapi lagu ni tak boleh minum sekarang. Kenapa? Dia lepas berbuka pun boleh. Kenapa? Lagu apa mereka Kopi Dandut. Jom bersama mereka Genji Basker. Kalau kau pandang kerlip bintang-bintang di sana,
dari sudut pandangan Islam poligami ni bagaimana dan juga adakah penyondol-penyondol yang sering mereka gembar-gemburkan ini berdosa jika mereka melakukan aktiviti penyondolan? Silakan doktor. Allahu Akbar. Poligami. Poligami ni lawan dia monogami. Monogami kahwin satu, poligami kahwin lebih daripada satu. Dua pun poligami, 3 hingga ke 4 adalah poligami. Lebih daripada 4 dalam satu masa hukumnya haram. Hanya Nabi SAW sahaja boleh buat 4 dan ke atas. Itu titik noktah. Baik. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dengan jelas. Kahwin tu ikut kemampuan. Hatta orang yang nak kahwin satu pun dia kena fikir dia mampu untuk menjaga anak gadis orang ini ataupun tidak. Betul? Ya, betul tak? Betul. Manusia bukan anak kucing dong. Betul. Bukan nak tekak engkau. Anak orang. Okey. Tetapi banyak orang baca ayat surah An-Nisa ayat 3 dia baca tak habis. Allah Taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Maka kalau tak mampu. Pertama Allah Taala kata kahwinlah 2, kahwinlah 3, kahwinlah 4. Tetapi kalau khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, tak boleh berlaku adil. Adil ni adalah sangat subjektif. Adil tak bermaksud I bagi you satu rumah banglo, I bagi isteri kedua satu rumah banglo. No. Itu perkiraan yang berbeza. Bagaimana isteri pertama dibesarkan dan bagaimana isteri kedua dibesarkan, itu konteks adil yang berbeza. Tak ramai orang boleh berlaku adil. Dan adil pula dari segi ekonomi dan juga fizikal, ramai orang boleh. Okay, you nak berapa nafkah? 5,000. You nak berapa nafkah? 3,000 I bagi. Tapi adil dari segi cinta. Adil dari segi perhatian. Adil dari segi kasih sayang. Sedangkan Nabi pernah bersabda bahawa antara ramai isteri aku yang paling aku sayang adalah Aisyah. Aisyah. Ya. Aisyah. Ada lagu tak? Ada lagu Potato Band. Dengan cinta ini. Nabi paling sayang. So maknanya Nabi SAW pun dalam konteks nak berlaku adil dari segi cinta pun agak susah. Betul. Isteri-isteri Nabi pun bergaduh sama sendiri. Bergaduh. Ini tertulis dalam surah At-Tahrim. Jadi tak ramai orang boleh berlaku adil di luar sana, maka satu pun dah banyak. Kan tanyalah Abang Genji. Abang Genji senyum je tu. Senyum bukan main tu. Dengar tekun bukan main bila bab poligami ni. Seronok dengar poligami ya. Okey, baik doktor, kesimpulan doktor untuk topik kita Raja Sehari hari ini. Raja Sehari, kesimpulan pernikahan ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Banyak kita dengar iaitu together till jannah. Itu hakikatnya. Kita nak susah sama-sama, senang sama-sama. Jangan hanya ketika kita senang, ketika itu sahaja kita bergembira dan bersama. Bila suami kita hilang pekerjaan, tiba-tiba isteri dah tak pandang. Ataupun ketika isteri kita dulunya langsing, sekarang dah gendut, kita dah mula cari lain. No. Mesti setia pada isteri. Sayangilah isteri anda hingga ke jannah. Ya. Kalau tak mampu berpoligami, buatlah origami. InsyaAllah. Okey doktor Okey. Okey, Setia baik. hujung nyawa. Ya, betul. Dewa ada tanya apa-apa ke ilmu tentang perkahwinan ni? Sementara saya- masa yang kita masih ada ni. Saya tak adalah nak tanya apa-apa, cuma doakanlah yang terbaik. Betul. Doa tu senjata orang mukmin, insya-Allah. Doa. Baik, jadi apa pun semoga apa yang kita bincangkan ni bermanfaat untuk semua yang bersama kita. Jumpa lagi esok dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.